Melayu tradisional. Siapa Melayu tradisional ni? Melayu tradisional adalah masyarakat Melayu yang kaya dengan adat budaya serta nilai-nilai murni kesopanan dan sangat terkenal pada abad ke-13 hingga ke-16. Maka muncullah beberapa buah kerajaan Melayu seperti Melaka, Johor, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan. Kerajaan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara pada awal Kurun ke-15 dan muncul sebagai empayar yang terkenal di alam Melayu sehingga mencapai puncak kegemilangan pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Melaka adalah sebuah kerajaan yang agung dengan mempunyai empayar yang besar dan kukuh dari segi pemerintahan, ketenteraan, kawal jajahan dan undang-undang. Pusat perdagangan dunia adalah pusat pertembungan saudagar timur dan barat, misalnya negara China, India, Timur Tengah, Asia Timur dan Kepulauan Melayu. Pusat penyebaran Islam pula adalah tumpuan pendakwah-pendakwah kerana Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi. Pusat penyebaran ilmu pengetahuan berperanan sebagai pusat perkembangan bahasa, kebudayaan dan kesusasteraan yang dilakukan di Istana Melaka. Sistem politik dan pentadbiran adalah Sultan mempunyai kuasa yang tinggi, mempunyai beberapa jawatan yang diwujudkan seperti bendahara, temenggung, laksamana dan lain-lain bagi tujuan memudahkan urusan pentadbiran. Tamadun Islam dengan menggunakan konsep Khalifatullah fil Aradi yang merupakan khalifah Allah yang bertanggungjawab memakmurkan bumi, mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar seperti kerajaan China bagi mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Melayu Melaka. Terdapat juga undang-undang kesultanan seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini diadakan bagi mengatur kehidupan masyarakat pada waktu itu. Namun begitu, didapati pengaruh kerajaan Melayu Melaka semakin merosot pada akhir abad ke-15 terutama semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Ketiadaan pemimpin yang cekap setelah mangkat Sultan Alauddin pada usia yang muda dengan pemerintahan yang zalim kerana wujudnya kegiatan rasuah di kalangan pembesar-pembesar, rakyat yang berpecah belah kerana kurang semangat perpaduan, pedagang mula mengalihkan pusat perdagangan ke tempat lain kerana sikap pembesar-pembesar yang mengenakan cukai yang tinggi dan tidak bersikap adil. Tiada kekuatan tentera dan pertahanan kerana masih belum maju dan mengamalkan kaedah yang lama. Terdapat juga faktor luaran yang mana pihak Portugis telah menyerang Melaka pada tahun 1509 dan 1511. Kemudian Melaka jatuh pada tangan Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso. Sultan Ahmad Shah, ayahanda dan pengikutnya telah berundur ke selatan. Rancangan baginda telah diketahui oleh Portugis dan berundur ke Pahang. Sultan Mahmud mengambil alih selepas kematian Sultan Ahmad dan Raja Muzaffar dilantik dan bergelar sebagai Raja Muda. Sultan Mahmud bersemayam dan dibentan hampir 13 tahun, malah mangkat di Kampar pada tahun 1528. Raja Ali ditabarkan sebagai pengganti dan bergelar Sultan Alauddin Riyad Shah. Pada tahun 1722, Raja Sulaiman ditabarkan sebagai Sultan Johor dan bergelar Sultan Sulaiman Alam Shah. Dan seterusnya bentuk pemerintahan. Yang pertama Sultan, yang kedua kumpulan menteri yang mendenguhkan lagi Kesultanan Johor, yang ketiga unit orang kaya seperti Datuk Bendahara, Laksamana dan sebagainya. Faktor pelabuhan di Johor. Yang pertama, Sungai Johor merupakan kawasan strategik. Yang kedua, kemampuan gudang dan pasaran yang baik. Yang ketiga, Johor bergantung dengan dagangan dari luar. Yang keempat, mendapat faedah yang besar melalui Melanda. Syah Bandar adalah antara 4 menteri utama di Johor. Antara tugas Syah Bandar adalah mengawal pedagang keluar masuk, menjadi hakim bagi sebarang perselisihan antara pedagang. Yang ketiga, memeriksa dan menentukan cukai. Yang keempat, menjaga keselamatan. Yang kelima, memeriksa muatan dan saiz dagang. Bukti wujudnya pendapatan di Perak adalah berdasarkan penemuan arkeologi. Contoh artifak purba yang telah dijumpai di kawasan Tampan, Gua Badak, Gua Kerbau di Sungai Siput dan Gunung Cerau di Ipoh. Pada tahun 1511, Melaka diserang Portugis. Sultan Mahmud, anak baginda Sultan Ahmad, telah beredar ke Johor untuk merampas semula kota Melaka. Ketika dibentar, Sultan Ahmad telah mangkat dan menyebabkan Sultan Mahmud melantik puteranya dengan puteri Kelantan iaitu puteri orang Kenan iaitu Raja Muzaffar sebagai Raja Muda. Raja Fatimah mula melahirkan putera, maka kedudukan Raja Muzaffar ditarik balik dan Raja sebagai Sultan Muda.
Pada tahun 1528, Sultan Mahmud mangkat dan Raja Ali ditabarkan sebagai Sultan Johor iaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Raja Muzaffar berkecil hati dan kemudian telah pergi membawa diri ke Perak sebagai Sultan Perak yang pertama bergelar Sultan Muzaffar Shah. Alihan tampuk pemerintah melibatkan campur tangan pemerintah Aceh iaitu Sultan Iskandar Mudatani. Yang kedua, Perak salah sebuah negeri yang tunduk di bawah kekuasaannya. Yang ketiga, baginda melantik dari keturunan Melaka Pahang bernama Raja Sulong sebagai Sultan Perak yang baru digelar Sultan Muzaffar Shah yang kedua. Sejarah awal Pahang juga dibuktikan melalui penemuan arkeologi di kawasan-kawasan Sungai Lembing, Tembiling dan Terensang. Nama Pahang juga turut terdapat dalam cacatan pengembara-pengembara terdahulu dengan pelbagai nama. Daripada cacatan pengembara Arab, Eropah dan Cina, Pahang ditulis sebagai Pam, Pan, Paam, Paon, Pahan, Pahang, Pahan, Pan, Pan dan Panhang. Selain itu, teks klasik seperti Hikayat Hang Tuah menyebut Pahang sebagai Indrapura. Pengasasan Kesultanan Pahang pada abad ke-15 juga berkait rapat dengan Kesultanan Melayu Melaka. Naskah sejarah Melayu menyebut pada zaman pemerintahan Melaka oleh Sultan Mansur Shah, putera baginda iaitu Raja Muhammad telah membunuh anak bendahara Tun Besar kerana bermain sepak raga. Bola anak bendahara Tun Besar telah terkena destar baginda. Oleh itu, untuk membalas perbuatan Raja Muhammad yang zalim itu, Sultan Mansur telah menintahkan baginda dibuang dari Melaka dan dirajakan di Pahang. Oleh itu, Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang yang pertama bergelar Sultan Muhammad Shah. Baginda kemudian mengahwini puteri Raja Kelantan bernama Manindra Puteri dan memperolehi 3 orang putera iaitu Raja Jamil, Raja Ahmad dan Raja Mahmud. Justru itu, sehingga awal kurun ke-17, keturunan baginda iaitu Raja Muhammad menjadi pemerintah Pahang. Keturunan baginda yang memerintah Pahang berakhir pada tahun 1614 apabila Raja Muda Abdullah iaitu putera kepada Sultan Abdul Ghafur mangkat pada tahun tersebut. Implikasinya, takhta Pahang diambil alih oleh keluarga Kesultanan Melaka Johor iaitu Raja Bujang. Walaupun muncul keluarga baru yang memerintah Pahang, tapi kedua keluarga ini sebenarnya dari jurai keturunan yang sama iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Nama Negeri Sembilan itu terhasil apabila terbentuknya sebuah negeri yang berasaskan gabungan 9 buah negeri atau kawasan. Negeri-negeri tersebut asalnya adalah Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jelebu, Johor, Kelang, Jelai, Ulu Pahang dan Segamat. Namun begitu, kawasan seperti Kelang kemudian telah diserahkan kepada Selangor. Jelai dan Ulu Pahang diberikan kepada Pahang, sementara Segamat diberikan kepada Johor. Kemudiannya, 9 kawasan lain terkumpul di dalam Negeri Sembilan iaitu Sungai Ujong, Rembau, Jelebu, Johor, Ulu Muar, Inas, Gunung Pasir, Teranci dan Jempol. Kawasan-kawasan tersebut telah digabungkan menjadi Negeri Sembilan. Hari ini hanya terdapat 7 daerah sahaja dalam Negeri Sembilan iaitu Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Seremban, Port Dickson, Rembau dan Tampin. Sehingga abad ke-16, Negeri Sembilan adalah sebuah wilayah taklukan Kerajaan Johor. Pada hujung abad ke-17, wilayah ini telah melonggarkan diri mereka daripada pengaruh Johor memandangkan Kerajaan Johor sendiri mulai lemah dan banyak berlaku konflik dalaman. Oleh itu, muncullah pembesar-pembesar yang mula menonjol di daerah tadbiran masing-masing. Asal-usul Selangor juga boleh dilihat berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi yang membuktikan negeri ini telah didiami manusia sekurang-kurangnya 2000 tahun dahulu. Antara alatan yang pernah dijumpai adalah gendang dan loceng gangsa di Kelang dan Sungai Lang, Kuala Langat. Tulang mawas turut ditemukan di Kelang. Tapak-tapak prasejarah lain adalah seperti di Jenderal Hilir, Gombak, Batu Cave, Ampang, Bukit Kuda, Bukit Jati dan Bukit Badak. Selangor berada di bawah taklukan Melaka pada abad ke-15.
Catatan dalam naskah sejarah Melayu membuktikan dakwaan ini dengan menyebut nama-nama tempat seperti Kuala Selangor, Kelang, Jeram, Jugra dan Morib. Apabila Melaka ditewaskan Portugis dan kesultanannya berpindah ke Johor, Selangor turut menjadi wilayah taklukan Johor sehingga abad ke-18 Selangor kekal di bawah kuasa dan pengaruh Johor. Pada bulan Mei 1745, Daeng Celak iaitu salah seorang daripada Opu iaitu gelaran bangsawan Bugis. Bugis 5 bersaudara yang bertapak dan berpengaruh dalam pentadbiran Johor pada abad ke-18 telah mangkat. Beliau meninggalkan 2 orang putera yang kemudiannya menjadi tokoh yang masyhur dalam politik negeri-negeri Melayu iaitu Raja Haji dan Raja Lumu. Semasa Selangor di bawah taklukan Johor, pentadbiran Selangor diuruskan oleh seorang pemangku raja iaitu Daeng Lakani iaitu Suling Watang, Raja Said iaitu anak Daeng Marewah dan satu badan yang terdiri daripada orang tua-tua. Pengasasas Kesultanan Selangor berlaku apabila pada tahun 1766 Raja Lumu telah ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama bergelar Sultan Salahuddin Riayat Shah. Tindakan Raja Lumu ini dikatakan kerana beliau ingin mendapatkan kedudukan yang baik memandangkan abangnya Raja Haji telah menjadi Yang Tuan Muda Johor. Oleh itu, untuk mengelakkan Selangor daripada terus-menerus dikawal oleh Johor dan menjadi pemerintah yang berdaulat, beliau telah merancang untuk menjadi Sultan Selangor dengan perlantikan Raja Lumu yang bergelar Sultan Salahuddin Shah. Maka bermulalah keluarga kesultanan baru di Selangor yang kekal hingga ke hari ini. Kerajaan Terengganu. Sejak abad ke-13, peranan Terengganu sebagai pelabuhan perdagangan telah terbukti melalui catatan pengembara-pengembara asing. Pengembara Cina yang menulis pada tahun 1525 Masihi menyebut nama pelabuhan di pantai timur semenanjung Tanah Melayu sebagai Tong Yanu. Dalam Bantalan Karam Tomeli pada abad ke-12 pula menyebut pelabuhan di Kuala Terengganu iaitu Perumola dan Kuala di Kemamai. Penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang yang bertarikh 702 Hijrah yakni pada tahun 1303 Masihi membuktikan pula penerimaan Islam di Terengganu telah bermula selewat-lewatnya pada abad ke-14. Apa yang jelas, Tun Zainal Abidin Ibnu Tun Hamid Abdul Majid adalah pengasas Kesultanan Terengganu pada abad ke-18. Baginda adalah keturunan keluarga bendahara dari Johor. Perlantikan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu ini telah membawa kepada kemunculan keluarga pemerintah berdaulat di Terengganu pada abad ke-18. Dari segi penemuan arkeologi, negeri Kedah merupakan negeri yang tertua didiami di Tanah Melayu. Antara tapak-tapak penampatan awal adalah di kawasan sekeliling Gunung Jerai seperti dataran lembah Sungai Merbuk dan Sungai Muda. Kedah juga wujud dalam catatan asing dengan beberapa nama. Contohnya, penulis Arab dan Parsi menyebutnya sebagai Kilah atau Kalah ataupun Kalha. Sementara catatan Sanskrit menyebut sebagai Kataha atau Kadara dan catatan Tamil pula menyebut Kedah sebagai Kedaram atau Kalagam. Dalam sejarah Kedah terdapat sebuah sumber Melayu tempatan yang boleh dimanfaatkan adalah seperti Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang menyatakan bahawa pemerintah awal Kedah adalah dari Gumrun Parsi yang memakai gelaran Maharaja dan ia bermula dengan Maharaja Durbaraja. Selain itu adalah Hikayat Merong Mahawangsa dan mendakwa bahawa pemerintahan Kedah diasaskan oleh raja yang datang dari Rum yang bernama Raja Merong Mahawangsa. Menurut hikayat ini lagi, raja yang ketujuh dari dinasti ini bernama Raja Pehra'un Mahawangsa sebagai Raja Kedah pertama yang memeluk Islam dan memakai gelaran Sultan Muzaffar Shah. Negeri Kedah telah melalui beberapa episod sejarah pemerintahan. Contohnya, negeri Kedah pernah ditewaskan oleh Aceh, kemudian diduduki kuasa Siam dan juga dipindahkan ke tangan British
dengan melalui Perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Namun begitu, peristiwa-peristiwa tersebut tidak memutuskan warisan Kesultanan Negeri Kedah sehinggalah ke hari ini. Bukti awal kewujudan penempatan dan pelabuhan di Kelantan boleh dikenal pasti melalui catatan pengembara asing. Antaranya ialah catatan sejarah dari dinasti Tang ada menyebut tempatan yang bernama Kolo atau Kolo Fushalo yang berkemungkinan besar merujuk kepada Kelantan. Tulisan Cina yang lain juga ada menyebut Kelantan itu dengan Holantan atau Kualontan. Sejarah awal pemerintahan di Kelantan menunjukkan negeri ini pernah ditadbir oleh dinasti Jembal sebelum beralih kepada dinasti Kesultanan yang bertahta hingga ke hari ini. Selain itu, kewujudan negeri Kelantan boleh didapati melalui teks klasik Melayu seperti Hikayat Seri Kelantan dan Riwayat Kelantan. Kedua-dua teks ini menyatakan bahawa negeri Kelantan pernah diperintah oleh raja perempuan, iaitu Puteri Sakdong dan Cik Siti Wang Kembang. Biarpun begitu, dinasti Jembal yang bertahta di Kelantan berakhir pada tahun 1721. Hello, Assalamualaikum. Saya Siti Zaika binti Ahmad Zubir dari kos pengajian Islam. Tajuk untuk ayat sekali ialah struktur pemerintahan dan sosio-ekonomi Melayu tradisional. Terdapat sistem sosio-politik masyarakat Melayu tradisional. Sistem politik tradisional merupakan sistem pemerintahan yang dominan sebelum berlakunya proses pemodenan politik yang bermula dengan kedatangan penjajah pada abad ke-18. Sistem politik tradisional ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan, adat rasam dan agama. Ciri utama sistem politik tradisional ialah wujudnya jurang perbezaan antara golongan pemerintah, aristokrat atau bangsawan dan rakyat jelata atau bawahan. Keadaan ini boleh digambarkan melalui raja satu persatu yang berikut. Raja satu persatu ini merupakan raja sebuah piramid, iaitu raja stratifikasi sosial masyarakat Melayu tradisional pada zaman dahulu. Raja satu persatu ini juga merupakan raja pemerintahan masyarakat Melayu tradisional, iaitu pemerintahan pertama iaitu raja dan sultan, yang kedua golongan bangsawan, yang ketiga pembesar, yang keempat penghulu, yang kelima rakyat biasa, yang akhir sekali adalah golongan hamba. Sumber ini diupdatasi dari Siva Chandraligam pada tahun 1999 Tamadun Dunia. Maksud piramid pada Raja satu persatu iaitu dalam masyarakat Melayu tradisional, kuasa politik, ekonomi dan sosial dipegang oleh golongan aristokrat. Rakyat jelata tidak diberi peluang untuk melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Secara kesimpulannya, masyarakat pada masa ini dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Terdapat juga beberapa sistem sosio-politik masyarakat Melayu Melaka. Yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja. Raja merupakan sebagai tonggak kedaulatan. Dari rantau alam Melayu, raja-raja Melayu yang bertakhta di singgasana kerajaan memberikan identiti sejarah kerajaan Melayu dan kewujudan alam Melayu. Kerajaan Melayu dan alam Melayu sudah bertapak sejak zaman Kerajaan Funan pada kurun pertama Masihi dan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera pada turun ke-7 Masihi. Alam Melayu di bawah pemerintahan Kerajaan Melayu merangkumi kawasan dan wilayah yang luas meliputi selatan Thailand, Langkasuka, Majapahit, Mentaram, Brunei dan Champa hingga kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Dalam konteks sistem pemerintahan beraja Melayu, Kesultanan Melayu Melaka telah berjaya menjana tamadun bangsa dalam sistem politik, perundangan, keilmuan, kecendekiawanan dan kesusasteraan di alam Melayu melalui tamadun yang dibina. Walaupun kerajaan silih berganti, tetapi setiap kerajaan sentiasa meneruskan tradisi
mengekalkan identiti bangsa. Yang kedua, konsep daulat dan dahaka. Konsep ini membawa maksud rakyat tidak boleh mendahaka kepada pemerintah atau raja. Jika seorang rakyat itu mengingkari perintah raja, dia akan ditimpa tulah atau kecelakaan. Yang ketiga, sistem pembesar. Jika dilihat pada ajar piramid 1.1 tadi, golongan pembesar berada di tempat ketiga tetapi masih lagi tergolong dalam golongan atasan. Setengah daripada mereka bertugas di istana sebagai penasihat raja dan ada antara mereka yang masih menjadi pembesar di daerah-daerah tertentu. Pembesar-pembesar dilantik oleh sultan dan diberi kuasa untuk memungut cukai dan memiliki tentera dan orang suruhan mereka sendiri. Antara pembesar-pembesar yang terkenal adalah Sri Naradiraja, Tun Perak Laksamana Hang Tuah, Tun Bijah Sura dan banyak lagi. Untuk mengenal lebih lagi, sila rujuk buku teks sejarah Melayu. Pembesar yang terakhir adalah penghulu atau ketua kampung yang merupakan orang paling berkuasa di peringkat kampung. Beliau juga merupakan perantaraan antara raja dan rakyat. Akhir sekali ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Contohnya semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka seperti Jepun, China dan Asia Barat. Orang-orang Melayu telah hidup bertamadun sejak beribu tahun yang lalu. Selain daripada dapat mengatur dan mentadbir negara sendiri sesuai dengan keadaan waktu itu, nenek moyang kita juga telah biasa mengharungi samudera luas seperti Laut Hindi, Laut Cina dan sekitar Laut Pasifik Selatan selain daripada Laut Alam Melayu dengan menggunakan kapal-kapal layar yang besar yang mereka bina sendiri. Mereka bukan sahaja membuat perhubungan dengan negara China di sebelah timur, malah dengan negara yang lebih bertamadun dan kuat di barat yang kita kenal dengan nama benua Rom. Laksamana Hang Tuah pernah diutus oleh Sultan Melaka sebagai duta pelawat di kedua-dua buah negara tersebut. Selain daripada menjalin hubungan dan mengikat tali persahabatan di antara kerajaan Melayu Melaka dengan negeri China dan benua Rom, hubungan dagang juga telah turut dijalinkan. Seterusnya, sistem sosial masyarakat Melayu tradisional. Ciri-ciri kehidupan masyarakat Melayu tradisional mencerminkan tamadun yang tinggi. Hal ini sedemikian kerana cara hidup mereka berubah mengikut kesesuaian masa berdasarkan beberapa ciri pertempuran budaya luar seperti Hindu, Islam dan Barat. Walau bagaimanapun, corak hidup masyarakat Melayu semakin matang dan lebih teratur dengan kedatangan agama Islam kerana sebelum ini mereka sangat mempercayai tahyul dan animisme. Masyarakat Melayu mengamalkan budaya dari pelbagai kepulauan Melayu, terutamanya budaya Melayu Endon dan Melayu Islam. Ciri kedua adalah dari segi kekeluargaan. Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang paling kuat mempertahankan sistem kekeluargaan kerana daripada keluargalah bermulanya sistem sosialisasi seseorang individu Melayu. Di rumahlah mereka dididik dengan nilai-nilai murni seperti menghormati orang tua dan belajar untuk menjadi insan yang baik. Ciri seterusnya adalah pengenalan undang-undang untuk mengawal tingkah laku masyarakat, iaitu Undang-Undang Laut dan Tanah, kepentingan undang-undang dan adat dalam masyarakat Melayu boleh dilihat melalui perumpamaan berikut. Biar mati anak, jangan mati adat. Perumpamaan ini sengaja direka untuk menggambarkan betapa pentingnya undang-undang dan adat bagi penjaga tata susila dan kelakuan individu dalam bermasyarakat. Pada masa ini, setiap negeri mempunyai undang-undangnya sendiri. Contohnya, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Johor dan sebagainya. Terdapat beberapa pencapaian dalam bidang teknologi, iaitu seni bina Melayu seperti rumah Melayu iaitu Pahang, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor. Yang kedua, perbuatan senjata seperti keris. Yang ketiga, perbuatan alat pengangkutan seperti perahu, perahu layar dan lain-lain lagi.
Yang keempat, perubatan seperti perubatan tradisional iaitu perubatan menggunakan perubatan herbal. Dan akhir sekali ialah rumusan. Terdapat 3 rumusan yang kita pelajari dari struktur pemerintahan dan sosio-ekonomi masyarakat Melayu tradisional. Iaitu masyarakat Melayu tradisional memainkan peranan penting dalam mencorakkan sistem politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu moden pada masa kini. Yang kedua, walaupun kini sudah ada asimilasi dengan budaya baru, elemen tradisional masih lagi dikekalkan. Yang ketiga, elemen tradisional ini akan hilang dan lenyap jika generasi baru tidak menghargai dan membuang nilai-nilai murni atas dasar pemodenan. Sekian, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.